Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aida binti Muhammad Indra Alimsah. Jadi saya akan membentangkan berkaitan tafsiran daripada surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Okey, kita mula dengan surah An-Nisa ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Yang bermaksud, Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2, iaitu separuh daripada harta itu. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara, adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembahagian itu ialah sesudah selesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, kita teruskan dengan tafsir Jalalain. Yusikumullahu fi auladikum, iaitu Allah mewasiatkan atau menitahkan padamu mengenai anak-anakmu dengan apa yang akan disebutkan ini. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan di antara mereka. Jika ketiga mereka itu berkumpul, maka bagi yang lelaki 1/2 harta dan bagi kedua anak perempuan 1/2 pula. Sedangkan jika yang ditemui itu hanya seorang anak lelaki dan seorang perempuan, maka bagi yang perempuan itu hanya 1/3 sementara bagi yang lelaki 2/3. Dan sekiranya yang lelaki itu tunggal, maka ia menghabiskan semua harta. Fa'in kunna, jika mereka, maksudnya anak-anak itu, nisa'an, hanya perempuan sahaja. Fawqathnataini falahunna thulutha ma tarak, lebih dari 2 orang, maka bagi mereka 2/3 harta yang ditinggalkan si mati. Demikian pula jika jumlah mereka 2 orang kerana mereka itu 2 saudara yang tercakup dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagi mereka 2/3 dari harta peninggalan. Mereka lebih utama apalagi mengingat bahawa seorang anak perempuan berhak 1/3 harta jika bersama seorang anak lelaki. Sehingga dengan demikian, jika dia bersama seorang anak perempuan lebih utama lagi dan lebih didahulukan dari hubungan apapun. Ada pula yang mengatakan bahawa demikian itu ialah untuk menghilangkan dugaan bertambahnya bahagian dengan bertambahnya bilangan, yakni tak kala timbul pengertian bahawa dengan diberikannya 1/3 bahagian untuk seorang anak perempuan jika ia bersama seorang anak lelaki, maka 2 orang anak perempuan peroleh 2/3 bahagian. Wa in kanat, jika dia maksudnya anak perempuan itu wahidatan, seorang sahaja menurut qiraat dengan baris di depan sehingga kana dianggap sebagai tam dan bukan naqis. Falahan nusf wa li abawaihi, maka ia memperoleh 1/2 harta, sedangkan untuk kedua orang tuanya, maksudnya orang tua si mati yang di sini diberi badal dengan
لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. Bahagian masing-masing mereka seperenam dari harta pusaka, yakni jika si mati itu mempunyai anak, baik lelaki maupun wanita, ditekannya badal ialah untuk menyatakan bahawa kedua orang tua itu tidaklah berserikat padanya dan terhadap adanya anak dianggap adanya cucu, begitu pula terhadap adanya bapa, adanya datuk. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ. Jika si mati tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya sahaja atau bersama isterinya. Fali ummihi, maka bagi ibunya dapat dibaca li ummihi dengan hamzah baris di depan dan boleh pula limmihi dengan hamzah baris di bawah untuk meringankan bertemunya dhammah dan kasrah pada dua tempat yang berdekatan. As-sulus. Sepertiga maksudnya sepertiga dari harta yang telah dibahagikan kepada pihak isteri, sedangkan bakinya buat bapa. Fa'in kana lahu ikhwan. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa orang saudara, maksudnya dua orang atau lebih baik lelaki atau perempuan. Fali ummihi sudus, maka bagi ibunya seperenam sedangkan baki untuk bapaknya sementara saudara-saudaranya itu tidak beroleh bahagian apa-apa. Dan pembahagian warisan seperti tersebut di atas itu ialah min ba'di, setelah dilaksanakannya, wasiyati yusi biha, wasiat yang dibuatnya dibaca yusi atau yusa, dibina bagi fa'il atau maf'ul, atau dibayarnya, dainin, hutangnya, dan disebut terlebih dahulu pemenuhan wasiat daripada pembayaran hutang walaupun pelaksanaannya dibelakangkan ialah dengan maksud untuk tidak mengabaikannya. Aba'ukum wa abna'ukum, mengenai orang tuamu dan anak-anakmu menjadi mubtada', sedangkan khabarnya ialah la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Tidaklah kamu ketahui manakah yang lebih dekat kepadamu manfaatnya di dunia dan di akhirat. Ada orang yang mengira bahawa putranya lah yang lebih banyak kegunaannya kepadanya, lalu diberinya harta warisan sehingga dengan demikian ternyata bahawa bapanya yang lebih bermanfaat bagi manusia, demikian sebaliknya. Maka yang mengetahui soal itu hanyalah Allah Ta'ala, dan itulah sebabnya diwajibkannya pembahagian pusaka. Faridatan minallah, innallaha kana alima. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap makhluknya. Hakim, lagi Maha bijaksana tentang peraturan-peraturan yang diberikannya kepada mereka. Artinya, dia tetap bersifat bijaksana dalam semuanya itu. Sekarang kita teruskan dengan tafsiran bagi surah An-Nisa ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Yang bermaksud, dan bagi kamu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu beroleh 1/4 dari harta yang mereka tinggalkan sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya. Dan bagi mereka, isteri-isteri pula, 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak, maka bahagian mereka, iaitu isteri-isteri kamu, ialah 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutang kamu.
Dan jika si mati yang diwarisi itu lelaki atau perempuan yang tidak meninggalkan anak atau bapa dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah 1/6. Kalau pula mereka saudara-saudara yang seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada 1/3 dengan mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Wasiat-wasiat tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat kepada waris-waris. Tiap-tiap satu hukum itu ialah ketetapan dari Allah dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha penyabar. Seterusnya kita akan melihat kepada tafsir Jalalain bagi ayat ini. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kamu suami-suami 1/2 dari harta peninggalan isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak, baik dari kamu maupun dari bekas suaminya dulu. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta peninggalan, iaitu setelah dipenuhinya wasiat yang mereka buat atau dibayarnya hutang mereka. Dalam hal ini, cucu dianggap sama dengan anak menurut ijma'. Walahunna, dan bagi mereka artinya para isteri itu baik mereka berbilang atau tidak. Ar-rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum walad. 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, dan jika kamu mempunyai anak baik dari isterimu itu maupun dari bekas isterimu. فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. Maka bagi mereka 1/8 bagi harta peninggalanmu, iaitu setelah dipenuhinya wasiat yang kamu buat atau dibayarnya hutangmu. Dalam hal ini, cucu dianggap sama dengan anak menurut ijma'. Wa in kana rajulun yurathu, jika seorang lelaki yang diwarisi itu menjadi sifat sedangkan khabarnya kalalatan. Kalalah artinya tidak meninggalkan bapa dan tidak pula anak. Awim ra'atin atau perempuan yang mewaris secara kalalah walahu tetapi ia mempunyai, maksudnya yang diwarisi itu akhun au ukhtun, seorang saudara lelaki atau seorang saudara perempuan, maksudnya yang seibu, dan jelas-jelas dibaca oleh Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Falikulli wahidin minhum as-sudus, maka masing-masing jenis saudara itu memperoleh 1/6 harta peninggalan. Wa in kanu, tetapi jika mereka itu, maksudnya saudara-saudara yang seibu itu baik lelaki maupun perempuan, akthara min dhalika, lebih daripada demikian, maksudnya lebih dari seorang, fahum syuraka'u fi thuluth, maka mereka berserikat dalam 1/3 harta dengan bahagian yang sama antara lelaki dan perempuan. Min ba'di wasiyyati yusa biha aw dainin ghairu mudar, sesudah dipenuhinya wasiat yang dibuatnya atau dibayar hutangnya tanpa memberi mudarat, menjadi hal dari domir yang terdapat pada yusa, artinya tidak menyebabkan adanya kesusahan bagi para ahli waris, misalnya dengan berwasiat lebih dari 1/3 harta. Wasiyatan sebagai amanat atau pesan dan merupakan masdar yang mengukuhkan dari yusikum. Minallah wallahu alimun, dari Allah dan Allah Maha mengetahui faraid atau tata cara pembahagian pusaka yang diaturnya buat makhluknya. Halimun, lagi Maha penyantun dengan menangguhkan hukuman terhadap orang-orang yang melanggarnya. Kemudian mengenai pembahagian pusaka terhadap ahli-ahli waris tersebut yang mengandungi keraguan dengan adanya halangan seperti pembunuhan atau perbezaan agama dan menjadi murtad, maka penyelesaiannya diserahkan kepada sunnah. Seterusnya, kita akan melihat kepada surah An-Nisa ayat 176. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
Yang bermaksud, mereka orang-orang Islam umatmu meminta fatwa kepadamu, wahai Muhammad, mengenai masalah kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepada kamu di dalam perkara kalalah itu, iaitu jika seseorang mati yang tidak mempunyai anak dan ia mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan ia pula saudara lelaki itu mewarisi semua harta saudara perempuannya jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak. Kalau pula saudara perempuannya itu 2 orang, maka keduanya mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan sekiranya mereka saudara itu ramai, lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang lelaki menyamai bahagian 2 orang perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Sekarang kita akan lihat kepada tafsir Jalalain bagi surah An-Nisa ayat 176. Yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepadamu mengenai kalalah, iaitu jika seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapa dan anak. Qulillahu yuftikum fil kalalah, ini imru'un. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah jika seseorang umru'un menjadi marfu' dengan fi'il yang menafsirkannya. Halaka, celaka maksudnya meninggal dunia. Laisa lahu walad, dan tidak mempunyai anak dan tidak pula bapa, iaitu yang dimaksud dengan kalalah tadi. Walahu ukhtun, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan baik sekandung maupun sebapa. Falaha nusfu ma tarak, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan dia maksudnya saudaranya yang lelaki. Yarithuha, mewarisi saudaranya yang perempuan pada seluruh harta peninggalannya. Ilam yakullaha walad, iaitu jika ia tidak mempunyai anak, sekiranya ia mempunyai seorang anak lelaki, maka tidak satu pun diperolehnya. Tetapi jika anaknya itu perempuan, maka saudaranya itu masih memperoleh kelebihan dari bahagian anaknya. Dan sekiranya saudara lelaki atau saudara perempuan itu seibu, maka bahagiannya ialah 1/6 sebagaimana telah diterangkan di awal surah. Kanata, jika mereka itu maksudnya saudara perempuan, ini 2 orang atau lebih, kerana ayat ini turun mengenai Jabir. Ia meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang saudara perempuan. Falahu mathlu tsani mimma tarak, maka bagi keduanya 2/3 dari harta peninggalan saudara lelaki mereka. Wa in kanu, dan jika mereka iaitu ahli waris itu terdiri daripada ikhwatar rijalan wa nisa'an falidzakari, saudara lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang lelaki di antara mereka. Mithlu hadzil unthayain yubayyinullahu lakum, sebanyak bahagian 2 orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu syariat-syariat agamanya. And agar kamu tidak tadillu, wallahu bikulli syai'in alim, sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, di antaranya tentang pembahagian harta warisan diriwayatkan oleh Syekhan dari Bara bahawa ia merupakan ayat yang terakhir diturunkan, maksudnya mengenai faraid. Jadi setakat itu saja perbincangan saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.